Okey, mula-mula kita akan bincang dulu kerja homework yang saya suruh awak buat. Dah buat belum? Homework ke surat berapa tu? Ke surat 83. Dah buat Dah. Saya nak awak semak jawapan. Kalau ada masalah boleh tanya. Okey. Okey, ni nombor berapa? Tak nampak, nombor 8 kot. Okey. Ni jawapan dia. A tak terarah, B pun tak terarah, C terarah, D terarah, E tak terarah, F terarah. Okey, kalau betul right kalau salah buat pembetulan. Okey, tak ada masalah kan? Ini senang je. Okey, nombor 9. Okey, nombor 9, set V nama-nama bucu ni pastikan dalam bracket. Okey, dia punya tepi ikut anak panah. So, V1, V2, V1, V3, V1, V4, V2, V4, V2, V6, V3, V5, V4, V5, V4, V6, V5, V6. Okey, darjah untuk V1 yang masuk tak ada, yang keluar ada 3. V2 yang masuk ada 1, yang keluar ada 2. V3 yang masuk ada 1. Okey, yang keluar ada 1 juga. Okey. Seterusnya V4. V4 masuk ada 2, keluar pun ada 2. V5 masuk ada 2, keluar 1. V6 masuk 3, keluar 0. Okey. Kalau B, set bucu dia yang inilah V, W, X, Y, Z. Set tepi dia ikut anak panah. Okey, kalau V, VZ, VW dengan ZV. Okey. Seterusnya W pula, Y. Okey, YZ, XY, XW, ada 2 XW. Kemudian XZ ada ke? Kat sini ada dah. Okey, kita ada YY. Okey, semuanya ada 10. Okey, untuk V yang masuk 1, yang keluar 2. Untuk W yang masuk 4, keluar 0. Untuk X yang masuk tak ada, 0, keluar 4. Untuk Y masuk ada 1, ada 2. Okey, yang keluar ada 2 juga. Okey, Z masuk 3, keluar 1, 2. Okey, keluar 2. Okey, seterusnya yang ketiga. Okey, nama-nama bucu, semua bucu ni ada 5. Set, kita ada VV, kita ada VZ, kita ada VW. Kita ada ZW, kita ada YZ, kita ada YZ, kita ada YX, XW, XW. Okey. Jadi V yang masuk 1, yang keluar 3. W yang masuk 4, yang keluar 0. X yang masuk 1, yang keluar 2. Y yang masuk tak ada,
Yang keluar 3. Okey, Z masuk 3, keluar 1. Okey, ada masalah tak soalan yang ini? Ada masalah tak? Tak ada. Tak ada Okey, semua boleh buat yang ini. Okey, tengok nombor 10. Ini pun senang. Graf pemberat tak pemberat. Yang pemberat nilai tepinya ada nilai. So yang A ini berpemberat, B tak berpemberat, C berpemberat, D graf berpemberat, E tak pemberat dan F graf berpemberat. Okey, yang ni senang aja. Saya rasa tak ada masalah. Okey, tengok seterusnya. Okey, nombor 11 lukis subgraf. Subgraf tak cukup semua bucu, tak ada masalah asalkan dia ikut bentuk ini. Okey, kalau yang pertama bentuk yang ini, so balance dia lah subgraf 2. Okey, balance kepada yang ini, kita lukis balik. Awak lukis yang lain pun tak ada masalah. Asalkan ikut gambar ini. Okey, B kalau separuh dah ada, yang lagi tak ada yang ini. Okey, kalau C bulat dah ada, so yang tepi ni tak ada. So lukislah tepi ini. Okey, boleh, ada masalah? Soalan nombor 11. Ada masalah tak? Tak ada. Tak ada Okey, nombor 12. Okey, nombor 12. Nyatakan sama ada graf berikut pokok atau bukan pokok. Jika graf tersebut bukan pokok, berikan justifikasi anda. So, A bukan pokok. Okey, syarat pokok. Apa syarat pokok? Apa syarat pokok? Siapa boleh bagi tahu? Apakah syarat pokok? Dia mesti graf mudah. Graf mudah. Okey, betul lagi. Itu mesti berkait. Okey, setiap bucu mesti berkait. Okey, lagi. So, pasangan bucu tu kena ada satu tepi je. Okey, betul. Dua pasangan bucu ada satu tepi sahaja. Satu cara je Satu tepi lagi. Satu lagi. Bilangan tepi bucu tolak 1. Okey, bilangan tepi sebenarnya bucu tolak 1. Okey, betul, bagus. Okey, jadi A ini bukan pokok sebab okey, semua bucu boleh dikaitkan dengan dua cara. Contohnya A ni nak pergi ke A, kalau B nak ke A, dia boleh pergi BA ataupun dia boleh pergi BCDA. Ada dua cara. Setiap bucu ni ada dua cara nak pergi setiap bucu. So dia bukan pokok. Okey, kalau B, ini pokok. Okey, 3, 6, tepi ada 5. So ini pokok. Kalau C bukan pokok sebab nak pergi D boleh dua cara. Okey, nak pergi B pun boleh dua cara, nak pergi E pun boleh dua cara. So ini bukan pokok. Yang D ni pun bukan pokok sebab nak pergi nombor 2, nombor 3 ni, nombor 4 ada dua cara. Okey, jadi dia bukan pokok. Kalau nak bagi alasan bilangan tepi bucu dengan tepi tu pun boleh juga. Okey, tak ada masalah. Okey, E dengan F ini automatik kita tahu dia pokok. Satu cara je nak bagi setiap bucu. Okey, bilangan bucu 4, tepi dia 3. Okey, ada masalah nombor 12? Boleh? Boleh. Okey, kita tengok yang last sekali, nombor 13. Okey, lukis satu pokok. Okey, lukisan bebas asalkan memenuhi syarat pokok. Okey, kalau bilangan bucu dia 6, tepi dia mesti 5. Okey, ingat dia punya tepi tak boleh ada banyak cara lah. Okey, dia mesti satu cara sahaja. So, apa-apa bentuk terpulang asalkan memenuhi syarat pokok. Okey, ada masalah tak nombor 13? Okey, gambar tak sama tak ada masalah Kita ada nak tunjuk gambar.
Kalau ada nak tunjuk, boleh tunjuk. Saya tengok. Saya semak. Ada tak ada? Kalau tak ada, saya anggap semua faham lah. Sekejap ya, saya nak settlekan perasaan sekejap. Sorry anak baru start kelas. Seterusnya kita akan masuk subtopik yang last lah ni. Bahagian last, rangkaian teori dalam teori. Ada lagi satu soalan tadi. Ini soalan 14. Ada lagi satu soalan. Graf pokok. Apa-apa pokok terpulang asalkan semua bucu mesti ada. Bucu mesti ada tempat yang sama. Tepi dia mesti ikut gambar ini. Tapi kena ikut syarat-syarat pokok lah. Gambar apa terpulang asalkan mengikut graf ini. Dan pokok. Semua bucu mesti ada. Jadinya kalau ini ada 6 bucu, maksudnya tepi dia 5, ambil 5 sahaja tepi. Mana-mana tak kisah. Kalau ini ada 5 bucu, ada 4 tepi lah. So mana-mana bentuk tak kisah. Ada masalah? Kalau tak ada, kita akan masuk bab last, rangkaian. Yang ini yang last ni kita kena tahulah bagaimana mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian dan juga menyelesaikan masalah melibatkan rangkaian. Sikit je, tak banyak. Bagaimana anda mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian? So, rangkaian merupakan satu bentuk graf yang unik dan boleh digunakan untuk mewakilkan maklumat yang bertindih atau bersilang. Rangkaian digunakan secara meluas dan merangkumi hampir setiap bidang dalam kehidupan seharian. Rangkaian yang dilukis atau dipaparkan dalam bentuk grafik membolehkan perkaitan satu maklumat atau struktur data mudah difahami. Itu penerangan ringkas tentang rangkaian lah. Rangkaian boleh dilukis sebagai graf terarah dan berpemberat atau graf terarah dan tak berpemberat. Juga boleh dilukis sebagai graf tak terarah dan berpemberat atau graf tak terarah dan tak berpemberat. Ini cara lukis rangkaian. Ada 2 jenis rangkaian yang kau kena tahu. Yang pertama ialah rangkaian pengangkutan. Ini adalah contoh rangkaian pengangkutan. Rangkaian pengangkutan boleh digambarkan dengan menggunakan graf berpemberat dan graf tak pemberat. Mana-mana graf pun boleh. Pemberat boleh mewakili jarak, masa perjalanan atau kos perjalanan. Sistem navigasi terkenal dalam rangkaian pengangkutan dikenal dengan pemberat ialah sistem kedudukan global atau lebih dikenali sebagai GPS. Gambar ini adalah gambar rangkaian transit kereta api di KL Sentral. Ini graf tak terarah sebab tak ada anak panah, so dia boleh gerak 2 hala. Contoh rangkaian pengangkutan dengan keadaan bucu mewakili nama stesen yang berkaitan dan tepi mewakili jenis kereta api. Ini adalah contoh rangkaian pengangkutan. Kita tengok contoh 14. Encik Vun bersama keluarganya bercadang untuk melawat tempat bersejarah di Melaka.
Okey, peta di sebelah menunjukkan 3 pilihan laluan berserta jarak dan anggaran masa yang akan diambil dari Tangkak ke bangunan Formosa. So dari Tangkak nak pergi Formosa. Okay, P ialah laluan berjarak 46.3 km, ini ialah laluan P, yang biru ni laluan P. Q ialah laluan berjarak 50.2. So yang ini laluan yang kedua. Okay, yang kelabu ni. Okay, R ialah laluan berjarak 53.3. So R laluan daripada sini yang ikut jauh sikit ni. Okay, jauh sikit jarak dia. Okay, ada 3 laluan nak pergi ke Formosa dari Tangkak. Pada pandangan anda, mengapakah laluan P mengambil jangka masa yang lebih panjang berbanding laluan lain walaupun jarak laluan pilihan P adalah yang terpendek? Okay, dia pendek tapi dia ambil masa yang paling panjang. Kenapa? Okay, jawapan dah ada dalam buku teks. Okay, biasanya sebab kawasan bandar yang sesak dan bilangan pengguna jalan raya lebih banyak berbanding dengan laluan lain. Simple je. Okay, ikut logik. Okay, rangkaian kedua ialah rangkaian sosial. Okay, rangkaian sosial. Sekejap ya. Okay, rangkaian sosial merupakan salah satu rangkaian yang semakin popular, terutamanya dalam kalangan remaja dan orang dewasa yang bekerja. Okay, rangkaian sosial digunakan untuk peluang pekerjaan, peluang perniagaan, bersosial, kekeluargaan, pendidikan, media sosial, hubungan dengan masyarakat di seluruh dunia dan sebagainya. Okay, rangkaian sosial ni sangat luas. Okay, walaupun rangkaian sosial menjadi satu platform utama untuk pelbagai aktiviti dan membawa kebaikan, anda sebagai murid seharus berhati-hati dan bersederhana dalam penggunaan rangkaian sosial agar tidak terleka, terpedaya atau tertipu. Okey, contoh kita ambil. Ini yang biasa punya lah. Okey, jadual di bawah menunjukkan data 6 orang murid dan 2 jenis permainan yang diminati. Tukar maklumat yang diberi dalam bentuk rangkaian. Okey, tips dia kat sini kata pilih maklumat yang tidak bersilang sebagai tepi. Okey, mana maklumat yang tidak bersilang? Okey, macam mana kita nak tahu? Katalah pilih Edmund yang nama murid ni sebagai bucu. Okey, sekejap ya, saya lukis. Okey, katalah kalau awak letak Edmund, Azwan, Rajan, Aina, Maria, Jenny. Okay, ini Edmund, Azwan, Rajan, Aina, Maria, Jenny. Okay, kalau nak buat dia punya tepi, okay, kita tengok badminton ada 2. Edmund dengan Maria. Awak sambung sini. Ini badminton tulis. Kemudian catur. Catur ada Rajan, ada Aina, ada banyak pula. Okay, Edmund dengan siapa tadi? Rajan. Edmund dengan Rajan, Edmund dengan Aina. So ini dah bersilang. Ini dah bersilang, catur ada banyak. Okay, sini catur, ini pun catur. So ini dah kira bersilang, so tak sesuai kita guna nama murid sebagai bucu. Permainan kita akan guna sebagai bucu. Okey, jadinya gambar ni akan jadi macam ni lah. Okey, permainan ni akan jadi bucu. Permainan kita ada badminton, kita ada catur, kita ada bola sepak, sepak takraw, bola tampar dan badminton. So nama murid akan jadi tepi. So siapa yang ada? Edmund, badminton dan catur. Sambung. Ini adalah Edmund. Azwan, bola sepak dengan sepak takraw. Okay, Rajan, catur dan bola sepak. Ini Rajan. Aina, catur, bola jaring. Maria, badminton, bola jaring. Jenny, bola jaring, bola tampar.
So dapatlah kita punya rangkaian. Boleh? Cara nak lukis rangkaian ni. Ada masalah? Cikgu, Ya. apa maksud dia yang tidak bersilang sebagai tepi tu? Kalau macam ni kan, kalau ini catur ni, kalau kita buat ini sebagai bucu, ini sebagai tepi, kita tengok ada bersilang ni, banyak ada maklumat yang sama, tepi yang sama tapi ada banyak. Sepatutnya kena ada satu je. Jadi kita tak boleh guna ini sebagai bucu, ini sebagai tepi. Kita kena tukar yang ini bucu, yang ini tepi. Itu maksud dia. Boleh? Okey, boleh. Okey, tak apa. Nanti kita tengok ada contoh lagi, latihan nanti ada contoh. Okey, kita tengok seterusnya. Inilah dekat praktis skenario 5.1D. Okay, jadual 1 dan jadual 2 menunjukkan nama dan jarak 6 tempat di negeri Perak. Okay, Raja 1 menunjukkan graf tak terarah yang tidak lengkap mengaitkan 6 tempat tersebut. Okay, soalan ini lengkapkan Raja 1 dengan melukis satu graf tak terarah dan berpemberat. Okay, bucu semua, kalau kita tengok kita ada 6 bucu. So semua 6 bucu dah lengkap. Cuma tepi je lah tak lengkap. KKS M ada 8. Kita sambungkan tepi ni. Ini 8. KM ini KM 8.4. KT 5.2. ST 5.9. SM 3.5. KSS 11. CJS 4.9. CJKS 15. CJ dengan T 10. Okay, awak guna pembaris lah. Saya tak ada pembaris, so saya guna freehand je. Okay, dalam exam guna pembaris. Okay, ini gambar rajah graf rangkaian ni lah. Okay, yang B, lukis satu pokok berpemberat minimum dengan keadaan setiap tempat hanya dilalui sekali sahaja. Okey, pokok. Sekarang kita bucu kita ada 6. Jadi kalau pokok tepi dia mesti kena ada berapa? Bucu 6. Jadi tepinya mesti berapa tepi? 5. 5. Okey, sekarang tepi kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tepi asal ada 9, jadi kita kena buang 4 tepi supaya dia jadi 5 tepi je. Okey, kita dah belajar cara sebelum ni, cara nak buang, kita buang yang paling berat dulu. Okey, yang paling berat kalau ikut sini, okey 15, 11, 10 dengan 8.4. Okay, kalau dah buang 4 tu apa jadi pada gambar rajah kita? Okay, kita lukis balik bucu-bucu dia. Okay, KS. Ini M. Ini K. TS CJ. Okay, yang ini ada, saya ambil warna lain. Okay, ini ada. Ini dah tak ada, ini dah tak ada, ini tak ada. Ini tak ada, so ini ada. Ini ada. Ini ada, ini ada. Okay, kita ada 5. Adakah pokok ni memenuhi syarat
yang dia minta ni. Lukis satu pokok berpemberat minimum dengan keadaan setiap tempat hanya dilalui sekali sahaja. Kalau pokok ini diterima tak? Itu soalan B. Adakah semua tempat dilalui sekali sahaja? Terima. Tak terima. Sebab apa? Kalau KS pergi M, pergi S, pergi CJ, nak pergi tempat lain dia kena patah balik S. Dia dah lalu 2 kali. Okay, so jadi pokok ini tak menepati syarat dia. So dia kena buat satu laluan je. Dia boleh lalu sekali je. Jadi yang mana kita kena padam ni? Okay, kita tengok pemberat kita yang kita dah buang ada 4. Okay, 8.4. Kalau kita ambil 8, kita tambah 8.4, kita padam. Okay, sekarang yang paling berat yang tinggal 8. Okay, 8 tak boleh buang. Okay, saya tulis dulu Okay, 8, 3.5, ni 5.9, ini 4.9, ni 5.2. Okay, 8 tak boleh buang sebab kalau kita buang 8, nanti KS tak ada tempat nak sambung. So, 8 kita kena kekalkan. Okay, jadi antara 3.5, 5.2, 5.9, 4.9, kita boleh buang yang 5.9 ni. Okay, kita buang yang ini, kita tambah. Kalau tambah yang ini dia tak sambung. Okay, jadi kita kena tambah yang 10 ni. Okay, tambah yang 10, buang yang 5.9. Faham Okay, sebab kita dah dapat yang minimum, semua tempat boleh lalu. So saya padam yang ini. Okay, saya tambah yang 10. Okay, sini 10. Okay, dia lalu sini 1, 2, 3, 4, 5. So dia lalu sekali sahaja. Okay, jadi ini gambar rajah pokok dengan keadaan setiap tempat hanya dilalui sekali sahaja. Faham Dia tak boleh patah balik. Sekali je dia round. Kalau menghala ke sini, kalau balik sini sahaja. Tak boleh patah balik 2 kali. Okay, so ini adalah graf pemberat minimum. Okay, soalan C, jarak minimum pokok yang dilukis, so tambahlah. 8 tambah 3.5 tambah 4.9 tambah 10 tambah 5.2. So berapakah jumlah jarak dia? Berapa? Tambahkan 8 tambah 3.5, 4.9 tambah 10 tambah 5.2. 31.6. 31.6. Okay, selesai. Boleh faham? Ada soalan? Itu kalau macam saya nak buat yang soalan B tu, saya buang yang 10 tu, tapi yang MK tu saya tambah. Oh, tambah MK? Kalau tambah MK, saya guna warna lain Mana tadi? Ambil warna merah ni. Okay, kalau awak buat MK, awak buang yang nombor 10 ni. Bukan, yang 35 tu. Awak buang yang tu? Boleh tak? Okay, kalau awak buang yang itu, sekejap saya ambil pemadam. Okay, cuba awak kira dia punya jarak dia berapa. Lagi banyak ke lagi sikit? Kalau lagi sikit, jawapan itu yang sebenarnya. Ini berapa? 8.4 Okay, cuba tambah 8, tambah 8.4, tambah 5.2, tambah 10, tambah 4.0. Berapa jawapan dia? 36.5. Lagi banyak kan? So dia bukan minimum lah. Maksudnya ada lagi yang lebih sikit.
daripada yang tadi. So yang inilah, yang C ni lagi sikit. So kita ambil yang ini. So yang ini tak boleh lah. Okay, sebab dia nak minimum. Minimum tu mesti yang paling sikit. Yang dia lalu semua kawasan tapi yang paling, jarak dia paling sikit lah. Okay, boleh? Okay. Ada lagi soalan? Yang lain ada soalan tak? Okay, kalau tak ada, kita tengok nombor seterusnya, nombor 2. Okay, jadual di bawah menunjukkan 4 jenis makanan kegemaran beberapa orang murid. Okay, lukis satu graf berbilang tepi berdasarkan jadual di atas. Okay, yang ni kita kena tengok yang mana nak jadi bucu, yang mana nak jadi tepi. Makanan bucu ke nama murid tepi? Okay, kalau awak pilih nama murid sebagai tepi, ada berapa orang murid kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 murid. Okay, katalah awak buat 10 bucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, macam mana awak nak sambung? Nasi ayam. Okay, Mervin nasi ayam nasi lemak. Maksud tu dah susah nak buat tu. Susah kita nak buat dia punya sambungan. Jadi kita jadikan ini sebagai bucu, yang ini tepi. Ini lagi mudah lah. Okay, nasi ayam. Nasi ayam. Nasi lemak. Nasi goreng dengan mi goreng. Okay, kalau kita tengok nasi ayam dengan nasi lemak, Marvin dengan Ain. Yang lain tak ada kan? Jadi nasi ayam, nasi lemak ada 2, so bilang tepi lah. 1, 2. Okay, sini siapa? Marvin dengan Ain. Okay, siapa lagi nasi ayam, nasi lemak? Tak ada dah. Okay, Raj pula. Raj, nasi goreng. Okay, Raj. Ada lagi tak? Helen. Tak ada. Wong, nasi goreng dengan mi goreng. Sama dengan Raj. Nasi goreng, mi goreng. Kita ada 2 juga. Kita ada Raj dengan Wong. Helen pula. Helen 1 je. Helen nasi ayam dengan nasi goreng. Nasi ayam dengan nasi goreng kita sambung je lah sebab ada 1 je. So sini Helen. Okay, Nurul pula. Nurul nasi lemak, nasi goreng. Ada lagi tak yang sama? Puspa, nasi lemak, nasi goreng. Nasi lemak, nasi goreng ada 2 orang. Puspa dengan Nurul. Okay, ini Puspa. Sini Nurul. Okay, Atikah pula. Atikah ada 1 je. Atikah nasi lemak dengan mi goreng. Nasi lemak, mi goreng kita sambung 1 sahaja. So ini Atikah. Okay, last sekali Farouk, Julia. Nasi goreng, mi goreng. Saya salah buat. Salah label. Nasi goreng, mi goreng. Ini adalah Farouk. Ini saya salah nama Saya padam balik lah. Saya buat besar sikit. Mana pen? Okay. Okay, nasi ayam. Nasi lemak. Nasi goreng. Mi goreng. Okay, itu kapel lain. Okay, Marvin dengan Ain. Nasi ayam, nasi lemak.
Marvin, Ain. Okey, Marvin dengan Ain. Siapa lagi yang sama? Okey, Raj, Wong. Nasi ayam mi goreng. So, salah kat sini. Okey, ini Raj, ini Wong. Okey, Helen ada satu saja, ayam dengan nasi goreng. Nasi ayam, nasi goreng. Okey, sambungkan. Ini Helen. Nurul, nasi lemak, nasi goreng. Puspa, nasi lemak, nasi goreng. Nurul dengan Puspa. Atika, nasi lemak, mi goreng. Satu sahaja. Okey, ini Atika. Yang last sekali Julia, Faruk, nasi goreng, mi goreng. Julia dengan Faruk. So, inilah gambar graf berbilang tepi dia. Ada masalah lukisan? Boleh Okey, soalan B. Antara jenis makanan dengan nama murid, kumpulan manakah yang anda pilih untuk mewakili bucu? Okey, ini saya dah beritahu tadi. Kita pilih jenis makanan. Sebab dia? Sebab apa? Kenapa kita pilih jenis makanan sebagai bucu? Sebab? Lebih mudah difahami. Lebih mudah difahami. Jawapan dia sebenarnya ini. Dia tidak bersilang. Okey. Dia tidak bersilang. Okey, apa kaitan antara jumlah darjah bagi graf yang anda lukis dengan jumlah keseluruhan pilihan makanan? Apa? Okey, kalau ikut mana pen ni? Okey, darjah kat sini ni. Apa mewakili ni? Macam nasi ayam ada 4, 5. Nasi lemak pun ada 5. Nasi goreng ada 5. Mi goreng pun ada 5. Okey, apa kaitan jumlah darjah? Okey, tepi kita ada berapa tepi? 10 ke 20? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10 tepi. Okey, bilangan pelajar kita ada 10. Jenis makanan pilihan murid ada berapa? Okey, ini jawapan dia. Bilangan pelajar darabkan dengan jenis makanan pilihan murid. Setiap murid dia pilih 2 jenis makanan sahaja kan. Okey, jadi bilangan pelajar ada 10 kalikan dengan 2, jadilah 20. Darjah dia 20. Okey, itu kaitan untuk C. Okey, di antara grafik berbentuk jadual dan graf, yang manakah jelas menunjukkan perkaitan antara jenis makanan dengan murid? Awak rasa yang mana lagi jelas? Jadual ke graf? Yang mana lagi jelas menunjukkan perkaitan antara jenis makanan dengan murid? Graf. Okey, graf lebih mudah. Kita fahamlah. Tengok graf kita tahu nasi ayam ada berapa orang suka. Siapa suka ini, siapa suka ini. Okey, so graf. Okey, yang nombor 3 saya tinggalkan.
Kita tengok pula bagaimana menyelesaikan masalah melibatkan rangkaian. Okey, contoh 16, jadual di bawah menunjukkan pilihan pengangkutan awam, anggaran masa perjalanan dan anggaran kos dari JB ke Kota Baru. Okey, kita ada 3 jenis pengangkutan. Kita ada bas. Okey, bas dia akan gerak start pukul 8 malam. Anggaran tempoh perjalanan 9 jam. Harga tiket minimum RM64, maksimum RM75. Kalau kereta api dia akan gerak pukul 6.33 sampai pukul 11.47. Anggaran tempoh perjalanan 17 jam. Okey, kereta api ada 2 jenis harga untuk kanak-kanak dewasa. Ada tempat tidur dengan juga bukan tempat tidur. Okey, ada harga dia. Kereta boleh gerak bila-bila masa, anggaran tempoh 9 jam. Dan harga kos untuk sebuah kereta 120. Okey, berdasarkan jadual di atas, tentukan jenis pengangkutan yang harus dipilih dalam situasi yang diberikan di bawah. Berikan justifikasi anda. Okey, A, perjalanan yang melibatkan seorang dewasa tanpa kekangan masa. Maksudnya dia boleh bertolak bila-bila masa untuk seorang dewasa sahaja. Yang mana lebih sesuai? Naik bas ke, kereta api ke, kereta? Okey. Awak rasa yang mana? Kereta api. Kenapa kereta api? Sebab dia kata seorang dewasa tanpa kekangan masa. So dia tak kisahlah berapa lama pun tempoh perjalanan tu. Okey, betul. Kita guna kereta api. Okey, kita boleh pilih yang mana? Tempat tidur lah sebab 17 jam kita boleh rehat, tidur pun tak mahal sangat. Bezanya kalau dewasa 49, yang ini 43. Beza dia sikit je. Dalam RM6. Okey, untuk tidur. So kalau ini minimum 64, ini 120. So lagi murah kereta api. Okey, yang ini sesuai kereta api. Kalau B, perjalanan yang melibatkan seorang dewasa dengan kekangan masa. Seorang dewasa dengan kekangan masa, sesuai naik apa? Bas ke, kereta api ke, kereta? Okey, sesuai naik? Nak kata kereta tapi harga dia mahal sangat pula. 120. Betul. So, yang lebih baik adalah Kereta. bas. Bas. Okey, dia seorang. Kalau seorang lebih baik naik bas. Okey, kalau kereta 120 satu kereta, mahal kan? Bas murah je 64. Paling mahal pun 75. Okey, dalam bas dia boleh tidur. Kalau kereta dia tak boleh tidur. Kan? So baik naik bas. Okey, kalau B lebih baik naik bas. Okey, kalau C, perjalanan yang melibatkan 2 orang dewasa dan 2 orang kanak-kanak, yang ini baru sesuai kita naik kereta. Okey, sebab kalau kita tambah jumlah naik kereta api, harga dia lebih mahal daripada kereta. Sama juga dengan bas, untuk 4 orang harga dia lebih mahal daripada kereta. So kita ambil naik kereta. Okay, so inilah cara dibuat. Okay. Okay, contoh 17. Peta di atas menunjukkan laluan penerbangan domestik oleh sebuah syarikat penerbangan swasta di Malaysia. Cik Joshua bekerja di Kuala Lumpur. Beliau ingin melawat keluarganya di Kota Kinabalu. Nyatakan laluan penerbangan terbaik yang boleh dipilih oleh Encik Joshua. Ada berapa laluan yang dia boleh lalu? Kalau A, dia boleh naik kapal terbang dari KL, direct terus Kota Kinabalu, ataupun dia boleh pergi naik bas, naik kapal terbang dekat KL, tu pergi Labuan, kemudian baru pergi Kota Kinabalu. Ada 2 laluan yang dia boleh pergi. Okey. So apa kelebihan dan kekurangan dia?
Okay, ini penerbangan terus dari KL ke Kota Kinabalu atau KL Labuan Kinabalu. Okay, kalau penerbangan terus dari KL ke Kota Kinabalu ni, dia punya kelebihan dia boleh menjimatkan masa dan kos perjalanan. Kalau penerbangan dari KL ke Kota Kinabalu melalui Labuan akan mengambil masa perjalanan lebih panjang dan kemungkinan kos perjalanan juga lebih tinggi. Okay, kalau ada kata penerbangan direct, seeloknya naik direct lah. Jimat masa. Okay, tak ada masalah ni Ini jawab soalan je. Okay, tengok praktis kendiri 51E. Okay, Encik Maswi bekerja di Kulai. Beliau ingin melawat keluarganya di Miri pada satu hujung minggu tertentu. Pada hari Jumaat, waktu bekerja Encik Maswi akan tamat pada pukul 12.30 tengah hari. Jadual di bawah menunjukkan pilihan laluan penerbangan domestik pada hari Jumaat dan hari Sabtu minggu tersebut oleh sebuah syarikat penerbangan swasta di Malaysia. Okey, dekat jadual ni ada ralat, so saya nak betulkan. Okey, yang pertama yang dekat harga tiket. Harga tiket tu tukarkan kepada RM259.30. Itu pembetulan yang pertama. Pembetulan yang kedua ialah masa JB Kuching tu. Okey, tukarkan masa dia. Itu masa yang betul. Okey, buku teks ada ralat ini ralat dia. Okey, dua tu je lah pembetulan dia. Okey, tentukan penerbangan yang paling murah dari Johor ke Miri. Okey, yang mana yang paling murah? Okey, kalau hari Jumaat tak ada tiket direct Johor ke Miri. So kalau kita tengok Johor, kalau hari Jumaat Johor Bahru Kuching, Kuching Miri. Okey, kalau dia naik 4.30 sampai pukul 5.55, dia boleh naik mana-mana lah. Okay, kita tengok kalau JB Kuching. JB Kuching. Kemudian Kuching Miri. So JB Kuching yang paling murah 124. Tambahkan Kuching Miri 149. So berapa jumlah tiket hari Jumaat? Okay, awak dapat. Mana pen ni? Okay, RM273.30. Okay, kita tengok pula kalau direct hari Sabtu. Hari Sabtu kita ada flight JB terus ke Miri, harga dia RM259.30. Okey, lagi satu. Kalau dia naik JB Kuching yang paling murah 12 sampai 3.5. 1.5. Tapi kalau dia ambil yang ini, Kuching Miri tak ada flight. So tak boleh ambil yang ni lah, kita kena ambil yang atas ni. Okay, JB Kuching, kemudian Kuching Miri. Okay, JB Kuching 174.30 tambahkan dengan mana-mana yang murah, yang ini murah 64. Jadi berapa jumlah dia? Okey, jumlah dia 238.30 sen. Okey, so sekarang yang mana yang lagi murah? Cikgu. Ya. Kalau macam saya nak ambil yang JB Kuching tu, yang saya ambil yang 124 punya. Lepas tu ini yang Jumaat yang Jumaat, lepas tu ambil Sabtu. Boleh ke? Mana boleh? Kenapa nak tunggu? Dia nak tidur mana? Tak tahu mana dia lah, tidur mana pun. Dia hotel Kuching. Lagi tinggal kos tu. Sepatutnya kita biasanya akan ambil direct. Tak akan ambil hari yang lain. Okey. Tujuannya nak pergi Miri.
hujung minggu. Betul hari Ahad nak balik-balik. So baik pergi kalau Jumaat, biarlah Jumaat. Okay. Okay, jadi yang mana yang paling murah? 238. Okay, so hari Sabtu kita ambil flight. Kalau nak murah lah, flight JB Kuching yang pukul 6 pagi ni sampai 7.30. Kemudian tukar flight Kuching Miri pula ambil yang pukul 11.45 hingga 12.50. Okay, itu yang paling murah. Okay, kalau B, tentukan pilihan penerbangan terbaik yang harus dipilih oleh Encik Maswi jika beliau perlu balik ke Semenanjung Malaysia pada hari Ahad. Berikan justifikasi anda. Okey, tentukan pilihan penerbangan terbaik yang harus dipilih oleh Encik Maswi. Jika dia nak balik semula dekat Semenanjung hari Ahad, yang mana yang lebih baik? Encik dia nak pergi Miri, nak jumpa keluarga dia, hari Ahad dia nak balik semula. So, hari apa yang terbaik sebenarnya dia ambil tiket dia? Rasanya yang mana? Okay, sekarang bukan tengok yang mana murah yang mana yang terbaik. Kita nak tengok yang mana yang terbaik yang harus dipilih oleh Cik Masfi. Yang hari Jumaat, JB Kuching, Kuching Miri. Okay, kenapa pilih hari Jumaat? Sebab Sabtu tu dia boleh spend time dengan keluarga dia. Betul. Okay, kita akan pilih hari Jumaat lah. Kalau sebab dia nak jumpa keluarga, kalau pilih hari Sabtu, nak jumpa family sekejap sangat lah. So walaupun mahal sikit hari Jumaat, tapi dia boleh spend masa lebih lama dengan keluarga. So kita akan pilih hari Jumaat. Okay. Okay, so bab rangkaian kita dah habis. Okay, bab 5 dah habis lah. So jadi kerja awak hari ni awak siapkan sampai habis lah. Daripada muka surat muka surat 88 sampai 95. Okay, 88 hingga 95. Okay, ada apa-apa soalan? Jawapan kita bincang kalau sekolah buka, kita bincang kat kelas. Kalau tak buka, online jugalah. Okay, kita bincang selepas cuti sekolah. Okay, ada apa-apa soalan? Ada soalan tak?